Ya, sememangnya tanggungjawab itu adalah letak dalam tangan kita sendiri. Lakukan ujian kendiri sebelum keluar ke tempat-tempat awam dan setelah kembali daripada melihat pameran-pameran ataupun ketika melawat ke kawasan-kawasan seperti yang kita lihat tadi, ada orang ramai dan sebagainya, pastikan anda melakukan ujian kendiri sekali lagi. Jadi ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita sekarang dan ia diperluaskan lagi apabila kita melihat kepada usaha untuk merancakkan semula industri pelancongan, terutama sekali di Johor. Sebentar tadi kita ada berbincang dengan Dr. Effendi berkaitan dengan pembukaan semula pintu sempadan negara dan bagaimana ia akan merancakkan semula aktiviti pelancongan. Kini kita bersama dengan Dr. Muhammad Azlan Abdul Jalil yang merupakan Timbalan Pengarah Tourism Johor untuk membincangkan inisiatif Tourism Malaysia dalam menarik kemasukan pelancong ke Johor. Terima kasih Doktor kerana bersama kami pagi ini. Dan seterusnya kita bertumpu ke negeri Johor terlebih dahulu setelah dibuka semula pintu sempadan negeri. Bagaimana aktiviti pelancongan kembali rancak di negeri Johor? Sekarang ni semenjak pintu antara negeri dibuka daripada Disember 2021, kita dapati bahawa pelancong domestik sekarang ni semakin meningkat. Maksudnya kita maklum bahawa rekod statistik menunjukkan, sebagai saya ambil contoh, Legoland mencatat peningkatan pelancong domestik yang hampir sama sebelum pre-COVID. Wow. Jadi kita ada contoh macam Paradigm Mall. Jumlah footfall yang datang ke Paradigm Mall mencecah 1.2 juta. Jadi bila pelancongan antara negeri dah dibuka, kita dapati pelancong domestik semua telah start untuk pergi dan pergi ke tempat-tempat yang menarik. So kita pergi, ada banyak tempat, contohnya macam ke Desaru Coast. Kita dapati dia punya sambutan dia memang sangat menggalakkan sehingga jam untuk datang ke kawasan sana. Ya, memang pelbagai produk pelancongan di negeri Johor sebelum pandemik telah menarik minat pelancong domestik khasnya. Tapi apa pula inisiatif pihak Tourism Johor untuk menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini? Kerana ada produk-produk pelancongan yang mungkin kurang dikenali oleh warga negara Malaysia. Tourism Johor dia mengambil pendekatan untuk memastikan produk pelancongan yang bagus, yang kuat diketengahkan, diperhebatkan. Manakala produk pelancongan baru Tourism Johor mengambil inisiatif untuk turun ke setiap tempat di dalam negeri Johor. Contohnya di sini, di dalam kawasan Air Hitam ni, ada satu tempat nama Sawah Sagil. Sawah Sagil merupakan satu lokasi yang sangat menarik. Penduduk kampung ke sana bekerjasama di bawah pimpinan YB kawasan, buat aktiviti yang berdasarkan kepada aktiviti desa. Tapi yang menariknya, dia ada aktiviti agrotourism yang melibatkan RC, remote control. So remote control menggunakan kapal terbang, menggunakan bot dan sebagainya dibuat di kawasan Sawah Sagil. Dan itu satu pengalaman yang lain, menggunakan teknologi, jemput komuniti RC yang datang daripada negara luar, datang daripada negeri luar dan buat aktiviti di sawah. Itu satu benda yang sangat menarik yang kita lihat bahawa dia boleh membantu kita meneroka produk baru. Dan pada masa yang sama, kita libatkan komuniti setempat untuk mempromosikan kawasan itu. Ya, sebenarnya saya rasa warga kota, terutama sekali Kuala Lumpur, ada anak-anak kecil yang tidak pernah ke desa. Betul. Sebab mungkin hubungan dengan kampung tu sudah lama terputus disebabkan tidak dapat balik ke kampung dan sebagainya. Tapi dengan usaha-usaha seperti ini, rasanya dapat kembalikan semula semangat dan juga kecintaan terhadap industri
industri desa dan aktiviti-aktiviti yang mungkin belum pernah mereka rasai. Betul. Selain daripada apa yang disebutkan tadi, apa sebenarnya yang digemari oleh pelancong? Adakah warisan, adakah makanan atau pengalaman seperti yang doktor sebutkan tadi? Kita dapati sekarang ni trend domestik, sebab pintu border negara masih belum dibuka. Tapi saya nak mention juga bahawa di negeri Johor terdapat 39,000 expat, orang luar negara macam Korea atau Jepun yang datang stay dan bekerja di sini. Okey, jadi bila kita tengok dekat sini sekarang trend, because of social media punya trend, orang akan datang untuk ambil gambar. Scenery is memainkan peranan yang sangat penting. All about the gram. All about that. So when they take that picture, they post it online, and then those are actually the trend that we are looking to make sure that every tourism product will have dia punya akan jadi dia punya tumpuan dengan ada monument. So scenery sekarang ni dah antara one of the top. Second, it's all about food. They enjoy the food. And then macam gastronomi kan, bila kita nak makan je dia akan ambil gambar. Bila dia ambil gambar dia akan share. Dan itu yang buat banyak orang datang ke macam Johor, nak makan laksa Johor dekat mana, nasi biryani gam ke Batu Pahat. Jadi inilah antara food, heritage, ecotourism, dan aktiviti-aktiviti lain yang kalau macam seperti kita tahu, Johor ada produk yang sangat terkemuka di rantau Asia Pasifik. Kita ada Legoland. Dan kita ada juga tarikan-tarikan lain macam Taman Negara Johor Endau Rompin dengan 278 juta tahun punya formation. Kita ada Desa Rukos, kita ada pelbagai. Yang paling bagusnya Johor dikelilingi oleh pantai, start daripada Muar sampailah Pusing sampai ke Mersing. Jadi tarikan-tarikan itu sebenarnya yang membuatkan pelancong domestik datang dan dia enjoy kat dalam negeri Johor. Dan selain daripada apa yang disebutkan tadi, kalau di Air Tam ni, apa yang menarik minat saya, ada ramai usahawan yang ingin mencuba. Semalam saya sempat ke satu kawasan food court di Air Tam ni yang menyajikan juadah yang agak unik, murtabak udang. Murtabak udang. Belum pernah saya cuba. Dan walaupun saya ni asal daripada Pulau Pinang, memang adalah kampung halaman murtabak. Tapi belum pernah kita lihat murtabak udang. Jadi ia adalah satu usaha baru yang mana disajikan dengan cara yang unik. Jadi ia adalah bukan sahaja sesuai dan sedap dimakan, tetapi sesuai digambar dan diletakkan dalam pautan media sosial seperti mana yang dikatakan Dr. Hassan tadi. It's all about the gram. Tadi kita ada berbincang tentang pembukaan semula pintu sepadan negara. Jadi adakah negeri Johor dan produk-produk pelancongannya telah bersedia untuk menerima lebih ramai lagi pengunjung, terutama sekali dari selatan Singapura dan Indonesia? Okey, Tourism Johor sebenarnya telah bersedia lebih awal. Sejak tahun 2021 lagi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah melancarkan JTI, Johor Tourism Interchange, di mana promosi awal telah berlaku menggunakan digital. Jadi dengan majlis pelancaran tersebut oleh Yang Amat Menteri Besar bersama Exco Pelancongan Johor serta pengarah Tourism Johor, kita dah buat promotion awal melalui digital kepada kita punya kaunter tempat di luar. Kita juga berhubungan dengan pejabat Tourism Malaysia di luar negara. Kita ada buat engagement dengan persatuan-persatuan. Dan contoh baru-baru ni kita juga buat engagement dengan pejabat tourism di negeri-negeri untuk menggalakkan lagi kedatangan mereka datang ke Johor dan menggunakan pakai network, menggunakan pakai rangkaian mereka untuk memastikan bahawa pintu sempadan dibuka, mereka dah ready untuk masuk ke Johor. Itu strategi yang pertama. Dan strategi yang kedua, kita telah memperhebatkan jaringan kita di peringkat bawahan. Contohnya, kita telah beritahu bahawa medical tourism ataupun pelancongan kesihatan
adalah akan menjadi fokus. Jadi bila kita cerita pasal medical tourism, salah satu kita punya pasaran yang paling besar ialah di Indonesia. Jadi kita telah berhubung dengan rangkaian hotel-hotel swasta kita yang provide medical tourism, pelancongan kesihatan, bersedia sama ada bulan 3, bulan 4 atau bulan 5 dengan kerjasama dengan MHTC, dengan kerjasama daripada federal. Kita telah bersedia untuk memastikan bila once kita dah dapat indikator bahawa pintu akan dibuka, kita akan bawa mereka masuk. Dan untuk makluman juga, kita juga dah bersedia membuat misi travel ke luar negara. Untuk maklumat, March ni kita akan ke Jakarta, kita akan promote. Datanglah ke Johor, kita ada Kepulauan Riau. Datanglah ke Johor untuk melancong kesihatan. Because bila melancong, ikut data dan statistik, satu orang pelancong kesihatan dia akan bawa sekurang-kurangnya 13,000 bil, medical bill dia. Ini tidak termasuk keluarga-keluarga sekali yang datang melawat lah. So bila dia datang melawat, mereka akan menginap, mereka akan makan, mereka akan pergi taman tema dan mereka akan shopping. Jadi itu yang sebenarnya salah satu strategi, dua strategi yang kita sudah bersedia untuk menerima kedatangan pelancong luar balik lah. Selain daripada kita sentiasa berhubung dengan association, dengan persatuan, kita berhubung dengan industri, kita bawa industri sekali. Kita berhubung juga dengan penyedia kemudahan seperti airport, Senai Airport. Kita berhubung dengan golf course. Jadi itu antara yang kita dah ready dan kita dah sedia dapat. Ya, dan sememangnya kepakaran kita dalam industri kesihatan adalah suatu yang tidak asing lagi kepada semua masyarakat di sekeliling Asia Tenggara ini. Namun mungkin kita tidak sedar bahawa Malaysia merupakan antara destinasi pelancongan kesihatan yang sedang meningkat naik namanya di pesara dunia. Bukan sahaja dari Indonesia dan juga Singapura yang mungkin pentingkan kos, kerana mungkin kos perubatan di negara itu adalah tinggi sedikit berbanding dengan Malaysia, tapi juga daripada negara-negara lain yang berada dalam kawasan-kawasan yang inginkan kesihatan yang lebih berpatutan, dengan ditambah nilai lagi dengan aspek pelancongan yang kita sebutkan tadi. Jadi ini merupakan satu daripada produk yang boleh kita terus pasarkan kepada dunia setelah terbukanya pintu sempadan. Berkaitan dengan SOP yang perlu dipatuhi ketika melawat ke produk-produk pelancongan, apakah tahap kesedaran pelancong domestik dan bagaimana untuk kita terus pertingkatkan usaha untuk memastikan mereka faham bahawa tanggungjawab itu berada dalam tangan mereka? Kerajaan Negeri Johor bersama-sama dengan Tourism Johor, kita telah memperkenalkan Majestic Johor Safe kempen di mana satu komponen utama dia ialah SOP serta persediaan untuk premis pelancongan tersebut untuk mempunyai SOP lengkap bagi handle COVID-19 punya cases ready. Jadi dia ada star rating dia. MJS bakal diperkenalkan di setiap tempat, di setiap produk pelancongan, terutama hotel dan sebagainya, supaya kita nak memastikan produk-produk kita ready menerima kedatangan pelancong dan bersedia juga untuk memastikan bahawa SOP dipatuhi. Itu yang pertama. Jadi kita buat rating, kita hantar untuk buat certification, persijilan dan sebagainya akan disediakan kepada semua tourism product player supaya pelancong yang datang dia rasa yakin. Kalau kita nampak kajian daripada domestik punya travel menyatakan bahawa mereka akan datang ke produk pelancongan bila mereka berasa yakin. Yang kedua, bila mereka berasa yakin, kita kena provide education dengan awareness. Macam tadi Darren cakap, semua orang wajib memelihara diri mereka sendiri dan wajib memelihara keluarga mereka daripada jangkitan. Jadi SOP basuh tangan, pakai face mask, jaga pemakanan, jaga pergaulan dan antara ruang dan sebagainya. Ada education yang kita tetapkan dan kita terapkan supaya bila mereka datang ke produk pelancongan, mereka tidak juga mengancam pelawat-pelawat lain yang datang. Jadi ISAF punya awareness in order to protect produk-produk pelancongan tersebut. Jadi bila kita perkenalkan Majestic Johor Safe, kita ada elemen vending machine yang ada test kit,
Kita ada elemen dashboard, digital dashboard. Ini sebenarnya di bawah idea yang amat berhormat Menteri Besar Johor dengan YB Exco Pelancongan. Jadi bila mereka mahukan lebih banyak digitalisasi terhadap pemantauan COVID untuk produk-produk pelancongan, jadi pengarah Tourism Johor bersama-sama dengan Tourism Johor sendiri, kita dah pergi menghala ke situ lah. Jadi kemungkinan besar bila pintu dibuka nanti, kita akan nampak ada vending machine yang jual test kit. So bila dia masuk hotel, dia rasa macam kurang selesa, do that test kit. Right. So itu antara langkah-langkah yang kita ambil supaya pertama produk pelancongan selamat dan dapat menarik minat pelawat datang, dan yang kedua pelancong atau pelawat sendiri memelihara status mereka sebagai orang yang sihat untuk datang melancong. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azlan. Sambil kita berbual tadi, sudah pasti anda telah melihat promosi kawasan-kawasan pelancongan yang semestinya menarik minat anda, berserta dengan masakan tempatan yang memang sedap, dan saya pun tak sabar nak mencubalah. Antaranya biryani power tadi tu. Wow, memang nampak power tu. Nampak power, saya nak cuba. Biryani gam. Biryani Banyak biryani. banyak biryani ya. Semua kena try. Okey, biryani Johor selepas ini. Terima kasih kita ucapkan Dr. Azlan kerana bersama kami.